Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kumpulan saya akan menerangkan tentang kewujudan kerajaan negeri Perlis, Kelantan dan Kedah. Kelangsungan kewujudan kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis hingga kini turut diiringi dengan kegemilangannya mengatasi pelbagai cabaran hingga pengasasan. Kemegahan dan kegemilangannya kerajaan ini dapat dilihat menerusi warisan dalam aspek sistem pemerintahan diraja, adat istiadat, perundangan, persuratan dan kesenian. Okey, sistem pemerintahan diraja. Pengenalan institusi beraja oleh setiap kerajaan sejak pengasasnya lagi merupakan warisan yang kekal hingga kini. Akan tetapi, warisan ini telah diperkembangkan dengan wujudnya institusi raja perlembagaan, iaitu raja haruslah mengikut undang-undang dan tidak boleh membuat sesuka hati. Penggunaan gelaran pemerintah. Kerajaan Kedah dan Kelantan menggunakan gelaran sultan, manakala kerajaan Perlis pula menggunakan gelaran raja. Okey, dan cara pelantikan pengganti pemerintah. Bagi pelantikan putera sultan atau raja sebagai pengganti daripada jurai keturunan pemerintah pengasas. Maksudnya daripada pengasas hinggalah anak, cucu, cicit, piut dan sampailah hingga ke hari ini. Dan salah sila raja-raja Perlis bermula daripada pengasasnya ialah DYMM Raja Perlis pertama, iaitu Tuanku Syed Hussein Jamalul Lail yang telah memerintah pada 1843 hingga 1873. Dan Raja Perlis yang kedua ialah Tuanku Syed Ahmad Jamalul Lail yang telah memerintah selepas Raja Perlis yang pertama daripada 1873 hingga 1897. Raja Perlis ketiga pula ialah Tuanku Syed Safi Jamalul Lail yang telah memerintah pada 1897 hingga 1904. Raja Perlis keempat pula ialah Tuanku Syed Alwi Jamalul Lail yang telah memerintah daripada 1904 hingga 1943. Raja Perlis kelima pula ialah Tuanku Syed Hamzah Jamalul Lail yang telah memerintah pada 1943 hingga 1945. Raja Perlis yang keenam pula ialah Tuanku Syed Putera Jamalul Lail yang telah memerintah pada 1945 hingga 2000. Yang terakhir ialah DYMM Raja Perlis yang ketujuh, iaitu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail. Baginda telah memerintah daripada 2000 hingga kini 2020. Okey, itu saja daripada saya. Sistem pemerintahan beraja dalam sesebuah negeri sejak diasaskan kekal diwarisi sehingga hari ini. Terdapat 3 sistem pemerintahan beraja, iaitu yang pertama ialah sultan. Sultan atau raja merupakan hierarki tertinggi dalam pemerintahan beraja. Yang kedua ialah pembesar. Pembesar dilantik sebagai wakil pentadbir bagi pihak kerajaan dan bertanggungjawab terhadap jajahan atau daerah. Yang ketiga ialah penghulu atau mukib. Penghulu merupakan pengasas pada peringkap mukib. Penghulu berperanan sebagai orang perantaraan antara rakyat dan pemerintah, dan mereka bertiga adalah merupakan contoh-contoh bagi 3 jawatan tersebut. Adat istiadat. Berlaku persamaan adat istiadat diraja Kerajaan Kedah, Perlis dan Kelantan. Ia dipengaruhi oleh keserumpunan budaya dalam aspek keputeraan, perkahwinan, pertabalan, keanugerahan darjah kebesaran dan pemakaman pemerintah. Istiadat pertabalan diraja. Yang pertama, Majlis Pemasyhuran. Majlis Pemasyhuran disempurnakan sebelum pemakaman jenazah sultan atau raja yang memerintah. Istiadat pertabalan dimulai dengan persembahan naskah Al-Quran dan alat kebesaran diraja. Pembacaan watikah pertabalan oleh sultan atau raja yang dimasyhurkan diikuti dengan istiadat mengucap keris kuasa seruan daulat tuanku yang dikuatai oleh menteri besar. Penganugerahan bintang dan darjah kebesaran. Penganugerahan tersebut menjadi lambang hubungan.
ia disempurnakan bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan Pemerintah. Penganugeraan darjah kebesaran adalah pengiktirafan yang diberikan kepada Sultan atau Raja, kerabat diraja dan rakyat yang berjasa. Perundangan. Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis memantapkan sistem pentadbiran dengan melaksanakan undang-undang yang kemas dan teratur. Sistem perundangan ini bertujuan untuk menjamin keadilan rakyat, melancarkan pentadbiran kerajaan dan memakmurkan negeri. Sistem perundangan ini diwarisi hingga kini dengan beberapa pengubahsuaian dan penambahbaikan. Ia dilihat melalui kandungan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kedah Darul Aman, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis dan Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan. Seterusnya, yang pertama, penggantian pemerintah. Syarat pelantikan adalah lelaki, berketurunan raja, berbangsa Melayu dan beragama Islam. Yang kedua, peranan Sultan atau Raja, seperti Ketua Negeri dan Ketua Agama Islam. Yang ketiga, badan penasihat Sultan dan Raja, iaitu Menteri Besar mengetuai Majlis Mesyuarat Kerajaan. Beliau juga ialah yang dipertua yang berperanan untuk membantu pemerintah untuk mentadbir negeri dan rakyat. Seterusnya, tanggungjawab Sultan dan Raja, iaitu Sultan dan Raja, Menteri dan Jemaah. Menteri dilarang menyerahkan negeri atau kuasa kepada kerajaan lain. Sultan atau Raja berhak memilih Menteri Besar. Akhir sekali, hala rakyat dalam pentadbiran, iaitu Ahli Dewan Undangan. Negeri dilantik daripada kalangan warga negara yang berumur 21 tahun atau lebih dan tinggal di dalam negeri. Pemantapan Undang-Undang Islam. Kerajaan Kedah memperkenalkan enakmen zakat diuruskan melalui penubuhan sebuah jawatan kuasa pada tahun 1995. Kerajaan Kelantan memperkenalkan enakmen dan pengkeliling. Ia berkaitan dengan Undang-Undang Jenayah Islam dan Busana Syariah Islam. Menulis hukum maksiat di Kelantan ditulis pada abad ke-19. Melarang perbuatan laga lembu dan persembahan menora. Okey, perseratan iaitu karya sejarah. Seterusnya, Al-Tarikh Syariah Negeri Kedah merupakan karya Hasan bin Datuk Kerani Muhammad Arsyad pada tahun 1927. Catat sejarah istana Kedah dan pentadbiran di Perlis. Misalkan pengasasan di senarai pemerintah bukaan ibu kota. Alat kebesaran diraja iaitu Naubat, iaitu mengislaman pemerintah Kerajaan Kedah. Okey, seterusnya, Kayat Merong Maharaja Wangsa dihasilkan sekitar tahun 1821. Mengisahkan pengasasan Kerajaan Kedah, pembukaan kota pentadbiran pengislaman pemerintahan. Yang terakhir sekali, Tasilah atau Tarikh Kerajaan Kedah ditulis pada Wan Yahya bin Wan Muhammad Taib pada 1911. Mencatat secara kronologi maklumat jurai pemerintah negeri Kedah dari tahun 630 Masihi hingga tahun 1911. Memaparkan perkembangan ekonomi dan pentadbiran Kerajaan Kedah menerusi pembahagian daerah. Syair Sultan Maulana dihasilkan pada zaman pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin Alam Shah II pada tahun 1804 sehingga 1845 berkaitan tentang kisah perang tentera Kedah. Ia dipersembahkan dalam bentuk syair. Hikayat Seri Kelantan dipercayai ditulis pada tahun 1914 yang mengisahkan pemerintahan negeri Kelantan sejak zaman Cik Siti Wan Kembang, Puteri Saadong dan Raja Abdullah sehingga tahun 1900. Detik-detik sejarah Kelantan ditulis oleh Saad Syukri bin Haji Muda pada tahun 1971. Ia mencatatkan sejarah pengasasan Kerajaan Kelantan dan peristiwa penting setiap pemerintah. Seterusnya tajuk kesenian. First, warisan seni ukir. Warisan seni ukir banyak diwarisi di Kedah dan Kelantan. Dan sebelum ini
Warisan ukit bermotifkan haiwan dalam karya dan sekarang digantikan dengan motif alam dan bersesuaian dengan amalan Islam. Dan ia banyak dijadikan hiasan masjid, istana dan rumah. Kedua, warisan seni bina. Binaan istana selalunya dibuat daripada kayu berkualiti dan tebal layar berbentuk V selalunya ada pada rumah keunikan tradisional Melayu. Selalunya tiang rumah mereka selalunya buat pada hasil hutan. Yang ketiga, warisan seni pertungangan dan barang perhiasan. Pertungangan barang perhiasan daripada emas dan perak menyerahkan aktiviti masyarakat tempatan Kupi-Kupigo. Pertukangan senjata tradisional seperti keris berkembang pesat di Kelantan. Yang keempat, warisan seni kraft tangan. Hasil kreativiti masyarakat tempatan seperti tika dan bakul hutan. Warisan perbuatan wow dan batik terkenal di Kelantan. Yang kelima dan juga yang terakhir, terdapat juga warisan seni persembahan dan juga warisan seni silat. Warisan seni persembahan merupakan keunikan bagi setiap kerajaan. Contohnya di Kelantan, kita terkenal dengan wayang kulit. Di Perlis juga, dia terkenal dengan penipu lara yang dipanggil sebagai awam batil. Wayang kulit merupakan warisan kebangsaan di bawah kategori warisan tidak ketara. Terdapat teater tradisional di negeri Kedah yang masih kekal di hari ini. Namanya ialah Mek Mulung. Bagi warisan seni silat pula, ia merupakan seni atau kepandaian berjuang dengan menggunakan ketangkasan menyerang dan mempertahankan diri. Ia biasanya digunakan untuk mempertahankan diri ketika diserang. Silat sering dibuat pada hari ini ketika majlis-majlis istimewa seperti majlis kahwin, lepas tu majlis perasmian dan sebagainya. Kelangsungan kewujudan Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis kini turut diiringi dengan kegemilangannya mengharungi pelbagai cabaran sejak pengasasan lagi. Jadi, kita haruslah menghayati adat istiadat kita supaya tidak ditelan zaman. Jika anda yang menonton video kami, sekian, terima kasih. Apa dia? Sistem pemerintahan diraja sejak semula-semula. Sistem pemerintahan diraja dah sesuai jadi sejak semula untuk awal. Tak pernah benda tu. Adat istiadat. Sistem perundangan ini bertujuan untuk menjaminkan Ayu bandar. Baca Tulis pada abad ke-9. Ini susah. Yang ketiga, warisan seni dan berbeza pemerintahan. Apa?